Kita nak venue. Jadi get ready. Kejap lagi kalau lalu budak bawa karung, jangan buat sisa nafas. Sumbangkanlah. Sebab dia ada di nak bantu. Perbuatan menyumbang itu bukan senang. Itu cerita. Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebenarnya dia melibatkan semua aspek kehidupan masuk Allah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kenapa jadi rumah tangga tak bahagia? Salah satu dia sibuk sebut apa yang dia tak terima, tapi dia lupa untuk memberi. Aku sejak kahwin dengan lelaki ini tak dapat, ini tak dapat, ini tak dapat. Cuma tengok orang tu dapat, dia dapat, dia dapat. Sedangkan dia terlupa untuk memberi. Memberi itu sebenarnya lebih membahagiakan. Abang Samsul memberi. Dia fikir lagi, dia kena tinggalkan penghormatan, yang kena tinggalkan punya glamour yang seni lagi seni. Ya dia buatlah, tak pakai. Jadi dia tinggalkan, dia memberi apa yang dia beri tak masuk dalam memberi. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Puan Pengurusi Majlis yang berbahagia Ustazah Hasna Abdul Samad, Mudirah Mahathafiz Tarbiyah Al-Ummah. Yang berhormat Ustaz Datuk Kapten Haji Muhammad Najmuddin Ilyas Al-Hafiz, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Purau. Yang saya hormati Encik Syamsul Hafiz bin Ismail, Pengurus Besar Seri Untung Sendiang Berhad, ahli panel yang hadir bersama-sama pada malam ini, Encik Syamsul Azhar bin Alidin yang juga dikenali dengan nama glamournya Syamsul Ghaw-Ghaw. Dan yang kedua, ahli panel yang kedua iaitu Encik Syamsul Amri bin Ismail yang dikenali dengan panggilan istimewanya iaitulah Syamsul Debat. Dan tidak ketinggalan juga kepada Tuan Haji Zaruddin bin Syahrani dan juga kepada Tuan Zul Hakimi bin Haji Osman, penghulu mukim Batu Purau, pegawai keselamatan polis Batu Purau dan juga polis daerah Selangor, ketua-ketua kampung, pengurusi masjid daerah Batu Purau, pengurusi dan ahli jawatan kuasa KRT, pasukan rela, kaki tangan Majlis Pembenaran Taiping, pengerusi Persatuan Sepak Takraw Batu Purau, dan seterusnya kepada seluruh guru-guru Mahathafiz Tarbiyah Al-Ummah, tuan-tuan guru, para habaib, para asatiz wa asatizah, dan seterusnya, iaitu tidak ketinggalan kepada kru TV Al-Hijrah yang turut membuat liputan pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini orang Batu Purau sangat beruntung kerana kita telah dikunjungi oleh dua orang selebriti yang selama hari ini kita hanya dapat melihat melalui medsos, tetapi pada malam ini kita sedang berhadapan dengan mereka, tidak lain dan tidak bukan iaitulah Syamsul Ghaw-Ghaw dan juga Syamsul Debat, ataupun dikenali dengan duo Syamsul. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, program pada malam ini adalah merupakan program motivasi ummah yang mengangkat tema memburu kebahagiaan. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita semua impikan kepada kebahagiaan. Saya impikan kepada kebahagiaan, selebriti kita impikan kepada kebahagiaan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang hadir pada hari ini impikan kepada kebahagiaan.
ini kalau kita lihat bahawa kehadiran kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita nak mendengar kupasan dan juga ulasan daripada dua selebriti kita, iaitu berkaitan dengan kebahagiaan. Bagaimana kita nak menjana kebahagiaan, bagaimana kita nak menggapai kebahagiaan, bagaimana kita nak memburu kebahagiaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, suatu waktu dahulu saya pernah menjawat jawatan sebagai penolong pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak bahagian undang-undang syariah. Saya merasa sangat bahagia dengan jawatan tersebut, tetapi saya merasa kurang kepuasan dengan jawatan tersebut. Lalu akhirnya saya cuba untuk iaitu menggapai dan memburu kebahagiaan yang lebih. Lalu akhirnya saya meletak jawatan dan saya berkecimpung secara langsung di dalam membina Mahatafis, yang mana pada hari ini ada 3 buah Mahatafis, iaitulah Mahatafis Tarbiyah Al-Ummah, Mahatafis Tarbiyah Al-Ummah Haji Zakaria dan Hajah Kamariyah, dan Mahatafis Tarbiyah Al-Ummah Al-Hasanah. Kemudian saya merasakan bahawa kebahagiaan yang saya kecapi itu, saya ingin tambahkan lagi kebahagiaan itu. Lalu akhirnya saya merancang untuk membina kompleks pondok Tahfiz Tarbiyah Al-Ummah yang menyediakan iaitu pendidikan bagi warga emas, terutamanya kepada masyarakat bagi daerah Batu Kurau ini. Dan seterusnya saya merasakan bahawa saya perlu seterusnya berkongsi kebahagiaan itu, dan akhir sekali saya memikirkan bahawa bagaimana saya nak berkongsi kebahagiaan itu dengan seluruh masyarakat di Batu Kurau. Akhirnya saya telah pun dilamar oleh syarikat Seri Untung untuk bersama-sama mewujudkan sebuah syarikat yang dinamakan sebagai Tahfiz Construction. Dengan kepelbagaian ini, insya-Allah saya yakin saya bukan sekadar memburu kebahagiaan untuk diri saya, tetapi saya juga ingin membawa kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Maka pada malam ini saya nak ajukan soalan yang pertama, yang mana saya tujukan kepada saudara Syamsul Ghawghaw, di mana saya yakin saudara Syamsul Ghawghaw merupakan seorang yang suatu waktu dahulu berada di dalam dunia glamour. Beliau adalah merupakan seorang pelakon, beliau juga adalah merupakan seorang pelawak, dan beliau juga adalah merupakan iaitu seorang penyanyi. Maka kalau kita lihat, sudah tentulah kita lihat ianya adalah merupakan satu jawatan yang sangat bahagia. Tetapi cuba kita lihat pada hari ini telah berlaku penghijrahan daripada dunia glamour, iaitu dunia selebriti, tetapi pada hari ini beliau sudah pun mula berkecimpung di dalam dunia selebriti, dunia dan juga akhirat. Jadi dengan itu saya mempersilakan kepada Syamsul Ghawghaw untuk berkongsi dengan kita mengapakah berlaku penghijrahan tersebut, dan di situ kita boleh dapat berkongsi bersama pengalaman beliau untuk mencipta kebahagiaan. Dengan itu saya mempersilakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Manolito Muhammad Dahlan selaku moderator. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi yassirlah wa la tu'assir billahi ta'ala azim. TV penghormatan dan sekalian, sekali lagi pada para moderator, ahli panel yang
kebijaksanaan sahabat saya, adinda saya, saudara Syamsul Zubair, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang berhubungan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya orang kampung sini. Cuma ini adalah kali pertama dijemput untuk mengadakan program sini. Kalau plan itu lah ni, anda kaya, kadang-kadang tak faham. Dia tak kata bohong yang mahal. Bihal, itu yang kau tak seru, tak tahu ni. Kalau ni pening, tahu tak? Tak tahu. Tapi kalau kita salah cakap, punya orang bunyi macam Kelantan, kan? Jadi mana jangan bohong. Saya orang kampung sini, tak jauh mana. Kalau kita buat ini pun kenal saya buat pada sampai di Mekah kita ada buat. Mari di Ibu Gajah juga YB dia tiap hari ni. Apa ni adik lah. Jadi kita ni pusing balik pelik mana pun ni. Kita ni ada orang ni. Alhamdulillah, bersyukur kita untuk saya kali ini dipanggil untuk berada di Dewan ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah bapak-bapak kakak-kakak. Sementara pula semalam adalah malam Nisfu Sya'ban. Tak berapa lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Bermakna Dewan dia bergaung dia ekor kuat sangat. Peringatan kepada saya, peringatan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soalan yang diajukan kepada saya tadi, kenapa? Macam mana? Apakah turning point? Apakah perubahan yang dapat dicetuskan? Saya nak kongsi pengalaman saya. Saya lahir pada tahun 1968 di kampung Ibu Gajah, Sabah, Kedah. Tak jauh mana dengan Batu Pura ni. Kita ni orang kampung membesar dengan dunia hiburan yang amat sedikit. Bukan macam dunia anak-anak kita, teknologi di ujung jari. Tengok tadi pun semua dah. Zaman saya lahir dulu zaman 60-an. Zaman 60-an zaman pop ye. Zunikah itu sayang nomor 66 jai oh Mas Ayu Fatimah Ayu. Dari 60-an dia berhijrah, menginjakkan era ke-70-an. Ku gembira tiap waktu disayangi, ku dimenang dan dimanja dengan hatiku yang besar. Seindah sejarah, seindah bunga di taman. Era 60-an masuk 70-an, dia mengubah fashion daripada zaman pakai seluar kecil kepada seluar bell bottom. Majlis daerah Selama, majlis daerah PB cukup suka sebab sahabat-sahabat semua bersatu zaman pakai seluar bell bottom. Bell bottom. Tuhan ada gambar macam ni. Masuk 70-an dengan fashion rambut panjang. 70-an menjadi macam ni lah. 78, 79, 80. Yang 60-an tadi dah makin tua. Masuk 70-an lagi tu yang makin agak-agak masuk remaja. Masuk 80-an dia era rock and roll. Andai dipisah laut dan pantai, bermula sebuah cerita di zaman dulu kala. Masa itulah era kumpulan Search, kumpulan Wing, kumpulan Mi, Opera, kumpulan SYJ. Semalam saya sama-sama show dengan Black Sheep. Kumpulan Black Sheep, Teringat zaman-zaman dulu, itu zaman saya. Ngapain yang macam ni, 70-an yang macam ni, 80-an. India
dengan rambut panjang, seluar koyak-koyak, alur di belakang ni kena nampak sikit. Masuk 90-an, datang 3 adik-adik ke tepi ke kasih sudah kembali. Awas parah, awas gerak langkahmu. Daripada era 60-an, 70-an, Lebih 30 minit. Dia belum dapat mikrofon. Masuk sekarang era anak-anak kita. Tahun 2024, anak-anak saya cerita pasal sampai lagu lama di dalam. Zaman ni tak ada CD, tak ada kaset, tak ada apa dah. Tiba-tiba dia keluar semua di tangan saja. Malam cinta asal dulu macam baca masa itu tak cinta ya sakit begini sampai pagi tak balik Kenapa Nabi Muhammad macam ni? 70-an Nabi Muhammad macam ni, 80-an Nabi Muhammad macam ni, 90-an Nabi Muhammad macam ni, 2024 tiba-tiba sama datang kita ni. Zaman kita dulu Nabi Muhammad macam ni, dia bukan kata-kata tidur ni. Tapi anak-anak kita dia kata apa? Ini nila. Ada lagi dia kata tak mahu dia dalam menjemput. Dan saya dibesarkan di kampung dengan dunia hiburan. Dulu kita tengok wayang pacak ni. Dikeliling dekat kau yang bagi padang kuku gajah malam ni ada usaha wayang pacak. Teringat tadi dengan Ustaz malam itu. Zaman 70-an kita tengok filem drama Hai Cakran. Drama Hai Cakran dipuji siapa pula? Drama Hai Cakran 70-an gambar kita di hero dia di cowboy. Mana tu tadi tu mana ya? Walaupun dulu TV kena bayar sepang, nak tengok TV kena bayar sepang. Orang pakai generator kena bayar. Nak tengok juga hiburan ya Allah ya Nabi. Dah hargakan hiburan sampaikan jiwa saya pada kampung Kubu Gajah. Saya tak pandang nak jadi cikgu. Kalau tanya orang nak jadi apa besar, nak jadi artis. Kita nampak artis ni ya Allah, glamour dengan Allah. Bayanglah kalaulah saya muda lah ni, siapa nama artis perempuan ni? Dan itu yang aku pernah aku. Sebab kita rasa ya Allah, dunia ini kita yang punya. Merasakan bahawa dunia selebriti ini adalah dunia yang segala-galanya ada. Sebenarnya tidak. Ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang menghormati sesiapa. Betul kata Ustaz tadi tentang kebahagiaan. Kita nak cari bahagian yang mungkin kebahagiaan tapi orang kata banyak duit kaya. Bila kita kata bahagia, kebanyakan 99% orang akan mengatakan duit itu akan membuatkan kita kaya. Tapi adik-adik, tuan-tuan boleh lihat di Google tengok. Ada seorang bilioner. Bukan millionaire, billionaire. Nama dia Steve Jobs. Nama dia Steve Jobs. Dia adalah milik kepada kepada tuan kepada punya Apple. Bukan Apple hijau yang kita makan ni. Apple ni dia buat gadget, komputer, handphone. Duit dia USD ditukar kepada duit Malaysia pada tahun ketika dia meninggal dunia, duit dia ialah 46 bilion.
bilion. Tukar duit sikit-sikit. Daripada tukar ni, atur sikit-sikit pergi sampai ke Johor, klik dia bagi lagi tukar, klik dia pergi Johor lagi, klik bagi sikit lagi, 86 kali lagi. Tak habis ni. 46 bilion. Tapi apa kata dia? Dia kata, ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut, dia meninggal usia umur 53 tahun. Duit dia ada 46 bilion. Masa dia sakit dia kata, kalau aku boleh beli orang yang sanggup ambil kesakitan aku akan bagi duit itu semua kat dia. Tapi apa jadi? Tak ada siapa pun boleh ambil kesakitan dia. Dan dia kata, ketika anda ada kesihatan, jagalah, kerana kesihatan kesehatanlah adalah kebahagiaan yang paling berharga. Namanya Steve Jobs. Google tengok. So begitu juga dengan maksud saya maksud Zabdullah. Allah sebut di dalam Al-Quran tentang perubahan. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, hijrah dan jihad adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan semoga mereka tergolong dalam orang-orang yang percaya. Maha menerangkan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19. Tapi tuan-tuan, nak hijrah, nak ubah mudah. Yang susahnya ialah istiqamah. Kerana hijrah, dia ada partner. Setiap daripada ayat Quran ataupun kita hidup di dunia, dia ada partner. Malam lawan dia siang, kaya lawan dia miskin, muda lawan dia tua. Macam tu juga hijrah. Lawan dia ialah ataupun dia punya partner dia ialah jihad. Maknanya susah. Memang susah. Orang ini diam saya, kalau hijrah macam mana nak buat kerja, nak bagi makan dengan siapa, nak bagi anak-anak makan apa, bukan nak bayar macam mana. Tuan, kalau kita dekatkan diri dengan Al-Quran, kita faham. Ibu ayah, adik-adik, Allah sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta dengan aku dengan sabar dan mendirikan solat. So kalau kita rasa susah, saya pun mula-mula kata Muhammad juga, apa nak buatnya, macam mana aku nak jadi, macam mana nak jadi. Minta dengan Allah, ya Allah, aku susah, ya Allah, aku susah. Tapi kita rasa kalau kita susah, ada orang lagi susah dalam hidup. Banyak pendapatan saya bukan banyak mana, tapi pernah dulu jadi hero, pernah dulu buat album, pernah dulu berlakon, pernah boxing, pernah mencecah ribuan ringgit lah sebulan, 20,000, 30,000. Tiba-tiba bila kita berubah, kita hilang semua benda. Siapa nak tolong? Siapa nak tolong bayar? Siapa nak tolong lagi? Maka bila kita baca kata-kata Steve Jobs, tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah ubat segala umat. Kalaulah umat Nabi Nuh mengikut mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Nuh, iaitu bahtera. Bahtera Nabi Nuh ini adalah mukjizat kepada Nabi Nuh. Maka siapa yang ikut mukjizat Nabi Nuh, mereka akan selamat dan berjaya. Nabi Musa dianugerahkan Allah SWT tongkat. Ketika menyeberangi lautan, terbelah dua lautan tersebut. Siapa ikut mukjizat Nabi Musa, mereka akan berjaya dan selamat. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
diberikan satu mukjizat yang kekal sehingga hari ini, yaitu Al-Quran Karim. Bahkan tadi ada pembangunan kompleks tahfiz tarbiyah ummah ataupun kota. Maka tahfiz ini dia adalah orang yang menghafal Quran. Dia tak ada panggil dia hafal lagu, dia panggil tahfiz. Saya belum hafal Quran, tapi Quran hari-hari saya kena baca, saya kena pegang, saya kena tengok. Walaupun saya tak jadi hafiz, saya jadi hafiz Quran, tapi Al-Quran ini saya rasa kalau saya tak pegang, saya rasa tak cukup selesa. Maka saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, bulan ini bulan Sya'ban, bulan depan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga dikenali dengan bulan Al-Quran. Sampai mana-mana masjid, imam mesti baca start bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebab apa? Sebab kita minta ya Allah sampaikanlah kita di bulan Ramadan yang diberkati. Kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. So mula malam ini ada Quran dekat atas sebut, ada Quran dalam lemari, ada Quran yang dah lama tak pegang. Mari kita sama-sama pegang, mari kita ambil sedah, mari kita sama-sama baca. Atau tengok, kalau aku nak hantar Quran ketika bulan Ramadan nanti, macam mana aku nak baca? Satu hari berapa muka? Sebulan berapa bila habis? Supaya kita dapat menghantarkan Quran kita pada bulan Ramadan nanti. So untuk bersingat yang pertama dengan hadirat, apa yang membuat saya Al-Quran yang membuat saya? Kerana Al-Quran ini mengubah kehidupan saya sampai hari ini. Jadi adik-adik, tuan-tuan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, jangan lupa nak nyanyi-nyanyilah, nak berhibur-berhiburlah, tapi jangan lupa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, rasa begitu gembira kita pada malam ini, di mana perkongsian yang sangat-sangat bermakna. Pada awal tadi waktu makan, Syamsul Ghawghau mengatakan, Ustaz 15 minit saja. Tetapi rupa-rupanya bila dah beri mikrofon 30 minit. Alhamdulillah, perkongsian dan cukup bermakna kepada kita. Seperti mana kalau kita lihat satu penghijrahan, liku-liku kehidupan yang penuh dengan pelbagai ujian demi ujian yang telah dilalui oleh Syamsul Ghawghau, yang akhirnya beliau rasakan bahawa segala kebahagiaan yang beliau kecapi sebelum ini sebagai selebriti, sebagai penyanyi, sebagai penghibur, sebagai pelawak, dan pada hari ini kita rasakan beliau mampu memetik ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah kita akan dengar pula pada pusingan yang pertama ini saya akan berikan kepada iaitu saudara Syamsul depan, yang mana kalau kita lihat bahawa kehidupan kita ini penuh dengan pelbagai ujian. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu dibiarkan untuk berkata bahawa kamu sudah beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah merupakan Tuhan Maha Penguji, di mana Allah pasti akan menguji setiap makhluknya. Coba kita renung sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala al-anbiya, sedahsyat-dahsyat manusia, sehebat-hebat
ujian yang akan ditimbulkan ke atas manusia, iaitulah para nabi. Sumal amsal fal amsal, kemudian orang yang selepas daripadanya dan orang yang selepas daripadanya. Cuba bayangkan ibu-ibu dan bapa sekalian, para nabi dan para rasul itu adalah merupakan habibullah, kekasih Allah, tetapi Allah uji dengan pelbagai ujian yang sangat berat, apatah lagi kita. Maka kerana itu kalau kita lihat bahawa pada malam ini saya nak ajak kepada selebriti kita yang kedua, iaitu Syamsul Debat, iaitu supaya beliau dapat mengupas. Kita penuh dengan ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan ahli keluarga kita, kadang-kadang kita diuji dengan kesakitan tubuh badan kita, kadang-kadang kita diuji dengan harta benda kita. Semua ujian itu kadang-kadang menimbulkan kesedihan, menghilangkan kebahagiaan kepada diri kita, menimbulkan keresahan, menghilangkan iaitu kegembiraan kepada diri kita, ketenangan kepada diri kita. Maka pada hari ini saya minta kepada panel kita, iaitu saudara Syamsul Debat, supaya dapat memberikan perkongsian bagaimana untuk kita menggantikan kesedihan, keresahan, kerungsingan, supaya kita menjadi orang yang sentiasa bahagia, orang yang sentiasa tenang, orang yang sentiasa redha terhadap segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita, kepada Ustaz Muhammad Dahlan. Itu juga Pak Syamsul, itu juga diri Muhammad itu yang hormat dari kaji dan dari kaji IS di Dewan Negeri Sasatullah, seterusnya semua yang hadir di ketua dan umat sekalian. Saya letakkan ini sembilan karena ada banyak kiasan video tetapi bukan berulang pendek panjang dibentangkan. Memang tak akan paham kalau tak dilakukan. Bila ditanya tentang dunia, macam mana menentukan dan berujian supaya hidup kita bahagia setiap seperti takkan terjadi. Bahkan orang cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang orang biawak. Kalau dah hidup nama orang, takkan lagi hidup hujan dan udara. Dalam rumah tangga tentukan ujian. Nak masuk dalam lewat pun ada ujian. Kan pagi tak cukup, berjalan jauh, basah pula hujan, yang sesat tak sampai-sampai. Panel kata orang sini dia sesat ni kan. Itulah kan ujian nak tunjuk tak lama nak kampung ujian tak dulu jalan tak ada dewan yang bodoh semalam siapa jadi kalau kita tengok ujian memang tak benar. Ujian akan datang dalam kehidupan kita. Malahan dalam nak mencapai kebahagiaan dalam hidup kena hadapi. Nabi begitu, saya tertarik dengan jawapan hijrah yang Abang Syamsul tadi. Nabi memberitahu tidak ada penghijrahan yang selepas
Fatu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya bila Nabi dah letak niat dan jihad tu, niat satu hal, jihad nak melaksanakan apa kita niatkan untuk senang. Contoh malam ni kan, hasrat kita nak bantu. Tuan-tuan datang makan datang tengok Samsul, tengok dua Samsul. Tetapi sebenarnya niat kita ni ada agenda yang lebih besar, nak bantu pembangunan kompleks untuk menapis tarbiah rumah kota. Kita nak venue. Jadi get ready. Kejap ni kalau lalu budak bawa karung, jangan bawa sisa nafas. Sumbangkanlah. Sebab niat ada kita bantu, nak bantu, tapi perbuatan menyumbang itu bukan senang. Itu cerita. Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebenarnya dia melibatkan semua aspek kehidupan, termasuk Allah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kenapa jadi rumah tangga tak bahagia? Salah satu dia sibuk sebut apa yang dia tak terima, tapi dia lupa untuk memberi. Aku sejak kahwin dengan lelaki ini tak dapat, ini tak dapat, ini tak dapat. Cuma tengok orang tu dapat, dia dapat, kita tak dapat. Sedangkan dia terlupa untuk memberi. Memberi itu sebenarnya lebih membahagiakan. Abang Samsul memberi. Dia fikir tadi, dia kena tinggalkan penghormatan, yang kena tinggalkan punya glamour yang macam ni tadi ni. Yang dia buat tak pakai. Jadi dia tinggalkan, dia memberi apa yang dia beri, termasuk dalam memberi, korbankan apa yang dia ada. Demi untuk mencapai kebahagiaan, dia bahagia sekarang, insyaAllah. Itu sebabnya dalam nak capai kebahagiaan 5 perkara tak ada. Yang pertama tak ada. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan, yang pertama nak bahagia kena sabar. Tak boleh bertingkah. Dia sedap juga kursi kita Tuhan. Contoh sabar. Duduk dekat lantai, tapi dapat tengok muka Samsul sebab dapat Allah. Tutup kantor dia tu. Tengok. Sabar. Nampak tak? Sabar. Tidak begitu lah dong. Tadi kita tengok adik-adik ni main. Mula tadi dia nyanyi. Adik ni sedap. Masuk kompak. Tok. Dengan kau tadi. Kita tengok. Bila dia pukul kita dah tak dengar lah lagu tu. Kita sedap je lah. Tapi macam-macam sabar. Tengok yang belakang, yang lambat sampai macam ni. Betul tu Samsul apa? Betul tu Samsul apa? Sama. Tapi bila dengar sama, kena ada sama. Rumah tangga kena sama, suami isteri kena sama, bekerja kena sama, kehidupan kena sama. Jadi yang buat rumah kena sama. Betul. Jadi tok pemulu kena sama. Semua kena sama. Kedua, syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Tapi ramai juga manusia tak syukur. Kenapa manusia tak syukur? Kerana sibuk melihat apa yang orang ada sampai lupa apa yang kita ada. Yang kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok kekurangan orang lain. Dan ketiga, sibuk menyatakan apa yang dia ada adalah hasil usaha dia sendiri. Sedangkan apa yang kita ada itu semuanya dari izin Allah. Ketiga, percaya kepada iman. Kedua, bila nak tanya tadi dia Ustaz, kita tanya tadi macam mana nak tukar ujian dan kebahagiaan, salah satunya pandang iman. Benda ni jadi bukan sebab. Benda jadi
sakit ni sebab Tuhan bagi aku jadi sebab rupanya bila kita sakit, rupanya tahu siapa kawan dia datang jumpa dalam itu. Nampak gambar Samsul Rawal, Samsul Buat jadi pelaburan Patuh Syariah. Orang mau masuk kena tipu beribu-ribu. Memang nampak macam benda tu tak elok, tetapi ada hikmah sebaliknya. Habis duit dia tipu, tapi ada datang kawan-kawan yang membutuhkan bantuan. Hikmah, kalau tak ada susah dia tak tahu siapa kawan dia bantu susah. Kawan senang. Ustaz mana itu ni, kawan-kawan dia ramai dulu. Tapi bila sampai dengan dengar dia nak cari suangan, dah ada 7 orang dah nyanyi dah. Tak apalah, ada benda-benda buat sibuk dia dah. Sebenarnya bukan semua orang yang boleh susah dengan kita. Abang Samsul Rawal, dia boleh susah dengan saya. Sebab dia terima orang, saya datang rumah dia, tak pernah saya datang rumah dia tak hidang saya makanan. Tak. Pernah sekali 2 year dia pernah Abang Samsul Rawal. Ya, baik teman orang nama Samsul baik-baik. Masuk ada kau seorang yang Samsul Rawal. Dan ada bantuan lama tersebut. Tanam tahu di topik rumah, siapa ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selamatan dalam kita sesama. Maknanya sentiasa baca hikmah. Rupanya jauh nak bicara tu Allah. Rupanya saya pun nak tumpuk. Dah ada kapal Samsul rupanya. Baru nak dapat beli apa-apa sibuk hati. Dia kata dia dah tinggalkan ini hiburan. Berkon lagi. Tak ada. Keempat. Dulu berceramah ni. Berceramah. Sekali dah jadi orang yang tak berceramah. Dia dah datang ceramah. Dia tak boleh. Buat macam mana? Kita dah jadi wakil. Itu sebabnya tak maksudnya kita redha terima. Allah bagi kita satu ada sebab. Ada sebab. Malam ini saya yakin dan percaya Ustaz kalau itu first time nak buat program besar macam ni, tak sangka dia datang ambil macam ni. Alhamdulillah. Saya masa tu saya ingat masa kena makan apa dengan adik saya. Macam-macam panggil Samsul Rawal kita buat bagi dia mulia. Alhamdulillah. Kita akan buat nanti 2 Samsul 2.0. Yes. Jadi nanti Datuk waktu kita buat kat Padang. Kita buat kat Padang open. Macam tu insyaAllah. Kita buat masa tu siap kita panggil senarai yang dia cerita tadi kita masuk panggil semua. Dan redha apa juga Allah bagi kat kita. Dan yang kelima dalam mencapai kebahagiaan ikhlas. Ikhlas macam kata jadi suami. Ikhlas jadi suami. Jangan biar kenapa lah jadi suami nak jaga anak ni. Tengok orang lelaki. Berapa orang je lelaki yang dengan anak? Perempuan yang dengan anak. Itu habis ikhlas tu. Ikhlas. Tapi orang perempuan tadi dia suruh masa abang nyanyi tadi beri dia tinggal sama dia. Kalau sebut tu zonok, saya tengok empati yang muka. Dia tak ada sorok kalau dia secret tu. Ikhlas. Menjadi isteri pun ikhlas. Suami memang macam tu. Orang perempuan paling senang nak masuk syurga orang ini. Tetapi ikhlas kan? Boleh tak perempuan? Boleh tak? Boleh. Apa suami nak setuju je? Tengok. Ustaz, orang perempuan ni dia mungkin tak curi, dia tak tipu, dia tak membunuh. Nampak? Tapi satu benda dia tak buang dalam hati dia sangat buruk. Bila saya kata setuju je pun orang puji tadi.
kursi pun. Mana pun. Timbalan pengusi pun belum tentu lagi. Tapi setakat rekod saya dapat tahu dia memang macam tu lah. Jadi macam kata setuju je suami ni kan semua benda dia tak takut. Betul, boleh tak kamu buat? Boleh tak? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Tak dapat dia jawab kan? Dalam hidup kita ni ikhlaskan dulu. InsyaAllah boleh berjaya. Oh tak pula. Jadi mana ikhlas saya? Sebab ikhlas apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa iman berkata terima kasih. Tapi orang fikir dia tidak sih. Apa kalau dia ikhlas itu kasih tidak. Itu tak ikhlas. Tapi sebenarnya yang paling dalam sekali, apa yang kita buat hari ini, contoh sumpahkan diri kita untuk tahu perbezaan konteks. Kalau kita niat kita bukan mengharapkan pengiktirafan manusia, mengharapkan pengiktirafan Allah, itu maksudnya. Ya, betul-betul. Jangan terpedaya. Sebab dalam surah Al-Imran ayat 180 Allah beritahu yang hidup akan mati. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan buat kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan kepada neraka masuk dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah dunia ini sesungguhnya satu kesenangan yang memperbaikan. Jadi kalau kita kena kod duit kita simpan, kita tetap masuk ke duit dalam tak masuk duit tak pun lu tergelam lantai masuk. Kalau lantai masuk tak letak handphone dalam tahu kita orang yang apa maklum yang ikhlaskan bagi semua memberi sentiasa bagi kepada. Jadi kita maksudnya dalam hidup kita dengan dua ujian kita percaya ujian yang Allah itu sesuai dengan sesuatu Allah beritahu Allah merasa bila usaha Allah takkan dibuatkan sesuatu melainkan sesuai dengan Allah. Allah kita tak itu kemampuannya itu dari Allah. Buat yang terbaik. Pada malam ini kita akan mana-mana, semua ada di sini. Hukum Allah. Ada yang ikut puasa sebab ini sesuatu ini dan dah dimasuk dia pakai balik pun susah. Tapi percaya kepada semua ada sesuatu. Allah tak jadikan satu benda tersendiri. Malah apa dah standby dah nak selfie. Nah, kita berada pada bulan Syawal, bulan yang mulia. Sejak ujian Allah Ta'ala ini sesuatu lagi kalau nak ubah kebahagiaan, ingat yang lebih susah dengan itu. Kalau kita sakit, ada orang sakit itu. Kita diuji dengan masalah kewangan, dengan itu. Contohnya tengok kisah saya ini. Tapi apa dia tak uji? Masalah kewangan tak uji. Masalah kewangan mata saya uji. Maksud tu ini syaitan yang tak izin dengan Allah. Bagi dia uji kalau betul ayat ini hebat sangat. Kalau betul dia akan uji Allah. Tak uji. Mula-mula hilang atau dia semua habis. Tapi dia masih beriman. Tak ada orang yang dalam dalam hewan yang saya yakin tak ada yang sekaya Nabi Ali. Segala dalam peternakan semua dia kaya. Hilang, dia tak tahu. Dia reda. Kemudian diuji juga butuh satu bangunan ini habis anak-anak lelaki meninggal semua. Begitu. Dalam masa yang sekiranya hidup anak-anak. Dari itu tak dua orang yang ada di tempat kecil. Dan yang ketiga, hari ini
syaitan minta izin aku je berikan sakitlah. Penyakit kulit seluruh tubuh Nabi Ayub sampai dengan sakit kecil kulit. Dikatakan dalam seluruh tubuh pada Nabi Ayub yang sakit, yang elok hanya cuma dua, mulut dan hati, yang sungguh bernanah bulan busuk untuk badan. Bawa sampai ke dalam itu. Ada begitu dalam sakit itu. Itu sebabnya Allah Ta'ala bila bagi kita sakit, Allah Ta'ala tanya selama makan. Allah Ta'ala kesegaran badan, Allah Ta'ala sakit. Tapi bila Allah kembalikan dari kesehatan kita, Allah kembalikan segala kami, kembalikan segala, kembalikan segala badan, Allah kembalikan sesuatu. Nabi Ayub waktu ditanya oleh istri kata, wahai suami, kau minta kepada Allah Ta'ala, tentu Allah Ta'ala akan sembuhkan kau. Maka Allah Ta'ala apa sayangnya sakit yang Allah bagikan dengan tahap waktu sehat 20 tahun yang mungkin. Kenapa sekarang sakit yang terlalu bicara tua ya? Itu tak dapat itu. Nabi pun beritahu, kalaulah kamu sakit, janganlah sesuatu untuk minta sesuatu. Boleh tidak? Tak pegang itu tak pegang itu memang sakit orang yang itu sebabnya bila kita ingat, kita lihat pada kesusahan orang lain, insyaAllah akan lebih bersyukur. Kita tengok ujian orang yang hidup mereka, insyaAllah akan lebih bersyukur. Kita hilang anak, orang hilang satu keluarga, kita lebih bersyukur. Kita accident, patah kaki, orang tu mati. Itu sebab kita tengok naik kapal terbang, lambat syukur. Orang tu naik pas 10 jam, 9 jam, baru sampai pada ini. Kita naik kapal sejam dan sampai syukur. Orang naik bas, sampai syukur 8 jam, 9 jam, tidur lepas syukur. Dia tinggal Islam, Abang Sasuah, orang mereka tak hidup. Orang orang lain itu syukur dan lain sebab dapat betul dengan hujan dan panas. Orang itu naik untuk sesat. Orang yang untuk sesat syukur dan naik untuk sesat. Sebab itu orang itu naik untuk sesat. Orang yang masih sesat syukur untuk sesat. Untuk naik untuk sesat berguna dengan orang usaha. Berguna mana sesat. Dia selama ini orang yang masih syukur dengan waktu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur dengan jalan kaki. Orang jalan terbalik tidak. Orang yang terbalik syukur dengan yang masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang mati tak ada syukur ada mati. Sedang nyambung. Tengok orang yang jadi susah, insyaAllah akan berubah dari ujian kepada orang ujian. Mana dapat satu? Ada satu artis yang panggil nyanyi 3 lagu, tak sedap panggil saudara. Banyak orang tu 40,000, 3 lagu, tak apa. Yang lagu ada orang ni, ada penyanyi TikTok lah, putih lagi 40,000 mana itu yang sikit-sikit yang tapi kita itu kena itu kalau kita tengok orang lain ada orang bersama apa sesuatu struggle dalam masalah struggle semua struggle ustaz itu pun
Kita nak struggle dengan saja. Rupanya ada orang kasih satu. Kita ni, tadi saya nampak orang masuk bila dia bawa makanan yang beli kat kelas. Itu dah ini macam orang, dia macam orang. Tapi rupanya kat dalam ada orang makanan tu. Macam saya cerita kat Kamboja bila makan itu saya pergi ke bawah-bawah di Kamboja, lepas tu bagi daging kat tu. Gila kan? Nak opek kita, buat bahagian ni. Dia kat sana dapat daging, dia peluk cium kita. Bau dia jangan cakap lah. Dengan bau daging lembu tu, lebih kurang dia bau lah. Dia dapat daging lembu. Dia bukan yang ada pedas. Dia sidang gering kan. Dia yang masak yang ni direbus. Kami tunggu sampai tinggal tulang. Dan tulang itu dibulat sampai kita tu pakai dari tulang. Di Afrika dapat daging korban. Dapat itu yang pukul pagi start akhirnya daging. Pukul 12.30 malam tadi dia waktu. Kita tak ada semangat tu sampai ketuk. Cita daging ini. Tu belum cerita lagi ambil kupon orang dengan kulit lagi. Sampai busuk lagi dia bertanya tak mau makan. Tak cerita. Kalau kita fikir orang susah. Maka insyaAllah dia akan buat bantu. Ya, ada orang yang sibuk sangat nak jadi ini. Contoh saya masa sekolah kita dapat pakai untuk jadi artis manusia yang menyentuh. Tapi bila itu sini dia tak semua dengan sebelum dia bisa bisa. Betul. Mana lupa kawan dengan saya mana mana lupa. Tadi kita kan sendiri, saya kita kan kita kita masih buat untuk kita dewasa saja. Kita cuma tak sesuatu. Ada orang sih terjadi di negeri sampai masa sini tak ada sebenarnya tidak ada susah. Ada orang yang buat. Jadi kita bisa selesaikan kita ni memandang sesuatu yang baik. InsyaAllah Allah akan bagi kita. Tapi kalau kita banyak bila perlu tadi sampai bila kita akan percaya kepada hikmah insyaAllah kita banyak orang susah mereka Nabi pesan banyak yang melihat di bawah daripada melihat di atas. Melihat di bawah kamu perlu bersyukur kepada Allah. Kalau itu kan sampai bila pun kita takkan berapa kali malah kita umumkan seorang yang datang sebenarnya tak di bawah sahaja. Kita yang bagi insentif keuangan. Contoh yang bagi contoh ni contoh. Kita bagi RM100 seorang. Yang dulu tak bisa tak dapat guru rantai. Contoh silakan ni dan hari ini belum selesai. Ini belum kita aku dah kata perempuan yang belum dia satu sisi maknanya sebab kekayaan itu besar ini itu terkait seorang pada ini satu ibu kaya ada seorang dalam ada seorang pegawai kenapa dalam bank 10 juta sebab dia dah biasa ada 100 juta dalam bank tiba-tiba dia 10 juta dia rasa susah. Jadi belajar dalam syukur nikmat Nabi pesan jangan kamu pandang kecil nikmat itu tapi pandang satu nikmat. InsyaAllah bila kita bersyukur nikmat kita sabar kita percaya pada nikmat kita redha dan kita ikhlas insyaAllah ujian kita akan datang kepada Allah. Alhamdulillah.
Pusingan pertama telah pun selesai. Pelbagai tips telah pun diberikan kepada kita. Jadi alhamdulillah banyak panduan-panduan, banyak saranan-saranan yang telah diberikan oleh dua Syamsul pada malam ini. InsyaAllah kita berhenti sebentar kerana kita ada beberapa program, antaranya iaitu kita ada kuis, iaitu hasil daripada dua Syamsul yang telah memberikan pencerahan dan juga ceramahnya pada malam ini. Maka kita akan serahkan kepada pengurusi majlis untuk kita bertanya kepada beberapa soalan-soalan, dan insya-Allah sesiapa yang berjaya akan diberikan hadiah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa pada malam ini ceramah kita akan dirakam oleh TV Al-Hijrah, insya-Allah. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan sangat beruntung pada malam ini kerana mungkin ada wajah-wajah tuan-tuan sekalian nanti akan keluar di dalam TV Al-Hijrah, insya-Allah. Jadi dengan itu saya kembalikan kepada pengurusi majlis untuk meneruskan acara. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan mereka dan seluruh proses pendidikan pada malam ini. Dan saya semua saya ada beberapa soalan yang pertama. Sebenarnya kami buat soalan visi dan masih usia mengenal yang sebaik apa yang diucapkan oleh dua penawar masalah. Soalan paling mudah mengenai butuh kerasnya soalan sebenarnya nama untuk lagi apakah nama sebenar Syamsul Debat. Saya dapat ini untuk ini. Kenapa Ri? Petri ni ke? Ya? Dan sini yang Zainal. Dia baca Quran. Peminat Syamsul Qara, nama betul. Jadi, saya
Kita lancarkan derma sekarang. Lancarkan derma. Macam dah habis apa lah. Dia punya Juli tu lah. Tak tahulah apa nak jadi. Sama Memang kawan baru dia Juli tu dia jahat. Allah. Tak mau. Ustazah. Boleh lagu. Sambil tu lagu. Kenapa tak mau? Testing. Lagu dia punya ni. Mau tadi.
Siapa lawan malam ni? Liverpool Chelsea. Siapa menang dah? Boleh. Belum. Kita pusingan kedua ni acara bebas kot. Sampai mana? Saya
panjang tu. Tak. Biar dia untuk soalan, saya kesimpulan. 9. Okey. Apa nama ni tu? Sehari saya nak potong ribbon, panggil Syamsul Hafiz datang atas. Nak bekerja sama untuk ni kan, Hafiz Construction. Berilah sikit ni sokongan. Macam ni lah. Kita sampai bila nak minta-minta kan, kita cubalah. Kita cuba usaha berbagai ikhtiar. Tak ni. Senandun. Esok malam ni tidur di Taiping. Atau gini. Dia ada ni studio fotografer. Semua pelajar-pelajar Hafiz yang buat. Dia out.
Lagi 20 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia potong tu nak potong sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, duduk diri, kita diri tu. Masih banyak, please. Kita beri kebebasan untuk round terakhir. Awal tu tadi kami kampung kedua Samsul di Okay, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita sudah pun mendengar dan juga kita sudah pun melihat iaitu beberapa montaj yang telah pun ditayang dan begitu juga majlis pelancaran Tahfiz Production. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada iaitu pusingan yang terakhir yang mana insya-Allah soalan yang akan saya tujukan kepada saudara Syamsul Ghawghaw. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa saudara Syamsul Ghawghaw satu waktu dahulu beliau adalah menjadi kegilaan kepada remaja-remaja, kepada pemuda-pemudi. Jadi kalau kita lihat di Batu Purau ini juga tidak ketinggalan begitu ramai pemuda-pemuda, begitu ramai remaja-remaja, yang mana kalau kita lihat ada daripada kalangan remaja-remaja pada hari ini, mereka sudah tidak mahu lagi belajar, mereka sudah tidak lagi mahu untuk masuk bukan sekadar di sekolah menengah, malahan di universiti mereka berhenti daripada universiti kerana mereka ingin iaitu menggapai satu cita-cita yang dinamakan sebagai untuk menjadi influencer ataupun yang disebut sebagai pempengaruh. Maka kalau kita lihat seolah-olah inilah cita-cita
cita-cita mereka. Inilah kebahagiaan yang seolah-olah yang mereka impikan untuk mereka capai dan mereka gapai. Maka pada malam ini saya nak menyerahkan kepada saudara Syamsul Qawqaw untuk memberikan nasihat kepada remaja-remaja, kepada pemuda-pemuda yang berada di Batu Qawqaw ini, yang mana mereka sedang berada di dalam dunia-dunia khayalan. Malah ada daripada kalangan mereka yang tidak solat, dan malahan kita sangat khawatir bulan Ramadan yang hanya beberapa hari saja lagi yang kita nak masuk ini, yang kita nak temui ini, ada daripada kalangan remaja-remaja yang tidak berpuasa. Jadi bagaimanakah nasihat-nasihat, pesanan-pesanan agar pemuda-pemuda ini mereka bukan sekadar berjaya di dunia, bahagia di dunia, tetapi dapat bahagia sehinggalah ke akhirat. Jadi dengan itu saya persilakan kepada saudara Syamsul Qawqaw untuk meneruskan pusingan yang kedua ini. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kepada Allah Taala, kita kembali lagi untuk pusingan yang terakhir. Kita balik dan pusingan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Saudara Sultan atau penutup. Baik, kata-kata yang boleh saya ambil dalam masa yang singkat, saya ingin berkongsi kepada teman-teman dan puan ibu yang telah mengatakan saya, kerana ujian yang akan anak-anak atau diri kita akan alami dalam masa yang sekarang ini agak susah. Kalau dulu suasananya berbeza, sekarang ini amat sukar. Betul tadi kata kita tengok bagaimana ada di antara selebriti, influencer, TikToker, Instagramers, YouTuber, ataupun yang dikenali dengan panggil pengaruh. Apabila ada di antara kita yang merasakan bahawa Sekarang ni tugas untuk berdakwah mengeluh. ini adalah tugas Sahabat-sahabat saya jadi pensyarah di universiti mengeluh, belajar banyak berhenti. Tugas Sebab ni lah dia kata daripada kami belajar 3 tahun 4 tahun kita tengok bagaimana keluar universiti kerja belum tentu, gaji ada shilling dia. Tapi kalau kami jadi influencer, TikToker, bagaimana tak ada shilling. Itu bahaya sangat. yang diberi nama kempen jom solat subuh macam rumah ayah. Kalaulah tugas susah, mungkin yang datang satu Betul. tapi mungkin ada selebriti yang mencetuskan satu kata-kata hashtag jom solat subuh macam rumah ayah. Maka ianya menjadi satu fenomena, satu benda baru, satu benda yang kata di luar. Kadang-kadang konten yang membuat tu pun kerana tak ada ilmu tu mengaku-aku. Sampai 2 kali. Macam mana boleh jadi 2 kali Samsul? Sebab ruang masjid masuk 6,000, yang datang 4,000. Nak sembahyang kat mana? Sembahyang 2 kali, 12,000 orang datang solat. Nanti ada orang kata pandangan negatif, mereka main sembahyang macam kempen. Orang tak kempen tapi tuan-tuan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, kita letak sebelah bab-bab yang negatif. Bab-bab tak baik kita letak sebelah. Sebab kita tak tahu usia kita ni minggu depan, tahun depan, bulan depan, esok mungkin kita mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap kita mahu pasti akan mati. Kita nak mati macam mana? Nak mati bukan suruh. So hari ini, malam ni untuk pusingan yang terakhir ni saya nak kongsi 3 benda yang boleh kita elakkan ataupun kita jadi lebih baik
ataupun saya panggil vaksin. Saya di sebelahnya. Baru-baru ni tahun 2020, 2021, 2022 Betul dah tira. kita dilanda dengan PKP, tak boleh keluar. Siapa tak ambil vaksin tak boleh masuk masjid, siapa tak ambil vaksin tak boleh keluar. Saya ambil AstraZeneca, ada yang ambil Pfizer, ada yang ambil macam-macam. Untuk apa? Untuk protect diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Kita tak takut kita nak dijangkiti virus-virus akan datang. Maka vaksin ini saya nak bagi kepada anda semua. Vaksin yang pertama, pesan kepada diri sendiri dan juga anak-anak kita, jangan tinggal solat. Pesan kepada diri sendiri, pesan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, pertama-tama jangan ingat-ingat solat. Ini bulan Sya'ban, bulan lepas bulan Rejab. Bulan Rejab juga dikenali dengan bulan Al-Quran. Berbuih pun Ustaz bagi tahu Isra Mi'raj. Pasal apa? Usia yang Allah nak hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hadiah salat. Maka jangan Nabi ingat tentang salat. Nak nyanyi, nak apa, nyanyilah. Nak pergi mana pergi, jangan lupa yang pertama, salat. Yang kedua apa dia? Vaksin untuk protek diri kita. Jangan tinggal Quran. Baca Quran. Kerana Al-Quran ini kata ulama, dia akan bagi kemudahan, dia akan bagi keinginan kepada kita sesuai dengan berapa banyak kita baca. Makin banyak kita baca, makin banyak Allah bagi kita. Dan yang ketiga, vaksin kena ambil, hadirlah majlis ilmu. Mana-mana ustaz satu tempat main, satu kau-kau, ustaz mana itu, ustaz mana, pergilah. Kerana majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Kalau di dunia tak pergi dapat surga, di akhirat masuk nak masuk surga, maka jangan. So, tiga vaksin ini kena istiqamah, kena maintain, dan insya Allah mainlah apa saja, datanglah apa saja, kita akan dapat protect diri kita insya Allah. Jadi saya rasa itu antara perkongsian saya yang terakhir. Saya sampai kepada sesuatu orang kampung saya, orang Batu Pura ataupun Tukura. Tadi cerita saya lihat, kalau Ustaz akan tahu, satu Malaysia sebelum dikenali dengan Musaki ke, sebelum dikenali dengan Black Top, sebelum dikenali dengan durian apa-apa yang lain daripada yang sekarang, dulu durian yang paling terkenal di Malaysia adalah daripada durian Batu Pura. Tadi dia kata, pasal apa dia mampu bagi makan durian? Sebab kita, orang dia walaupun saya bukan orang Batu Pura, dia punya dekat-dekat dengan Batu Pura, aura durian memang ada. Siapa main rumah, memang kita jamu durian. Siapa main rumah, kita akan bagi durian yang terbaik. Masa itu Batu Pura, saya pesan, saya ramah makan satu bulan. Tengok, walaupun dia cakap makan duri bukan Ustaz, tapi di dunia lah ramai yang tepuk diri sendiri. Tak cendui dalam dewan ni, buat dekat luar sana. Kalau besok buat lagi, kita pasang apa ni, skrin besar dekat luar, bagi semua orang tengok kan. Dan terima kasih juga kepada ada sahabat saya, dua orang, ada Samsung juga baju merah, Allahu Akbar. Dan juga ada sahabat saya daripada Liverpool, dia baik. Alhamdulillah, malam ni kita tengok bola. Minat apapun, jangan lupa solat, Quran, majlis ilmu, kena main, hadirlah. Dan insya Allah Allah bagi hati kita nanti protect dengan apa saja virus-virus yang akan datang dalam zaman ini. Saya minta maaf salah silap, mungkin sobat saya sebab
semalam dan juga hari-hari yang berikutnya selepas kata kempen solat subuh pada Jumaat ini, jemputan alhamdulillah tambah pula ada syuting lagi, ada yang lagi. Jadi bercakap tambah nanti soal sesama jamaah banyak-banyak, insya-Allah apa yang datang dari Allah itu yang terbaik. Yang datang kepada saya kekurangan, saya minta maaf tapi dalam ujung rambut sampai ujung kaki kalau ada silap saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah ya, iaitu ucapan yang terakhir yang telah memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan 3 vaksin yang mana ia mampu untuk menjadi benteng dan mengawal tubuh badan kita untuk berhadapan dengan berbagai ujian demi ujian di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kemudian pusingan yang terakhir kita akan dengar iaitu nasihat dan juga iaitu beberapa resepi-resepi tambahan lagi supaya kita pulang nanti kita dapat pelbagai iaitu resepi kebahagiaan ini untuk diri kita, untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat kita. Jadi dengan itu saya mempersilakan kepada saudara Syamsul Depan untuk mengupas, mengulas, memberi penasihatan akhir dan seterusnya kita akan menutup majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz. Ini pada untuk mencapai kebahagiaan. Nah, saya sebut dalam hidup dengan semua keadaan. Tapi kerja dalam bahagia. Saya bagaimana ini tidak bisa bukan semua orang yang tidak ada. Sebenarnya dulu dalam ini ada siapa pun yang dapat ada uang. Kalau itu kan Ustaz pun boleh duduk ke rumah fikirlah dalam kerja lain. Tapi malam ini walaupun kita dapat semangat banyak sikit, tapi semangat itu bukan untuk pribadi, tapi untuk akhirat. Malahan usaha di sini adalah satu langkah membahagiakan. Kalau saya tambah sikit pada apa yang Rasulullah katakan, vaksin untuk kita mencapai kebahagiaan tadi. Yang pertama disebut solat, yang kedua disebutkan di Al-Quran, yang ketiga disebutkan dengan majlis syarah, dan yang keempat kalau boleh kita dapat sedekah tadi. Sebab malam ini isu sedekah. Kalau kita tengok sedekah, kalau umat Islam ini betul-betul bersatu hati, semua umat Islam dalam Malaysia tak kena seorang pun boleh bagi sikit satu hari, insya-Allah tak ada masalah. Pembinaan surau, pembinaan masjid dengan kompleks tapis Al-Ummah ni, Allah tak ada masalah. Saya pernah kali saya amalkan surau dengan arwah Datuk Suara. Kami bertiga duduk dekat MSC, Malaysia Science University dekat Semarang. Masa tu dewannya disewa untuk tujuan kutipan dana nak bina masjid di Bukit Raja dengan nilai 9.5 juta. Masya-Allah. Saya masa tu tanya Abang Surau, sebelum start majlis saya tanya, "Bang, dia 9.5 juta ni." Rupanya malam tu dalam tempoh setahun lebih, baru setahun lebih tabung tidak lancarkan. Malam masa bina itu diumumkan, setakat malam tu kutipan dah ada 8.6 juta. Allahu Rabbi Karim. Saya kata, ya Allah, maknanya umat Islam ni boleh menyumbang semua sumbangan orang, bukan daripada tabung-tabung, daripada barang-barang kerajaan, daripada kementerian, tak ada. Semua sumbangan daripada orang ramai. Di negeri Sembilan ada satu hamba Allah, dia tanya ada tak tanah, dia nak wakaf tanah ayah dia. So ada satu tanah, dia beli dengan harga 5 juta, dia bayar harga 5 juta, dia
Dia kata, halang-halang kalau dah untuk ayah saya, ada tak tanah lain? Saya nak wakaf untuk saya. Dia beli lagi satu tanah wakaf 6.5 juta. Allah Rabbi karim. Dekat tanah yang harga 5 juta tu tadi, dia bina masjid. Nama masjid tu Masjid Husin dengan nilai 50 juta. Allah Rabbi. Sumbangan dia. Cantik masjid dia. Bagi semua dua boleh jumpa. Dan yang 6.5 juta tadi di Sendayan, bina masjid dengan duitnya, dengan kos 100 juta. Oh, Masjid Senayan tu. Yang paling mahal sekali dekat dalam Masjid Senayan tu, ada satu petak. Dah dia pesan kalau dia mati besok dekat situ kan. Allah Rabbi. Pengusi syarat kematian dia tak mungkin membangun. Tapi dia dah siap result. Di Langkawi, siapa di Langkawi nampak masjid baru, Masjid Aisyah. Pun dia juga, dia wakafkan untuk sendiri. Memang tentang tu saya kata tadi, sebenarnya Nabi dah beritahu. Nabi beritahu banyak pasal sedekah. Nabi beritahu apa? Nabi kata tangannya yang kita boleh tengok kan. Yang Nabi pesan-pesan kat kita. Nabi kata apa? Dia kata bezakan apa? Pisahkan dirimu dengan api neraka. Walaupun dia sebiji muhtamah. Nabi bisa sedekah. Kemudian Nabi kata Nabi beritahu kalau nak dimurahkan rezeki jangan tinggalkan dua amalan ni. Kemudian pertama solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang kedua tu jangan tinggal sedekah subuh. Sedekah. Dan ayat yang paling berkesan dekat dalam hati saya dalam sekarang, bila Nabi sebut bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah, itu jawapan Nabi. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Allah Rabbi karim. Kalau kita pening balas dah, boleh tak ada. Pening balas anak banyak masalah. Pening tanya balik, bila last sedekah? Hari itu je soalan. Orang tua-tua dulu kalau nak balik kampung lalu je masjid suruh berhenti. Masuk duit 50 sen, masukkan duit dalam tu. Itu insurans perjalanan nak balik kampung. Mesti masuk duit. Orang tua dulu. Dia kata, semua sedekah. Pergi rumah kahwin, mana dia datang berlenggang kosong. Dulu datang mesti bawa pawang, mesti bawa betul. Sekarang bawa lato-lato. Bawa latu-latu. Nak kata telur. Kata lato-lato. Itu saya kata. Orang bayangkan bab sedekah. Kehebatan sedekah. Kalau kita tengok sedekah ni, kita nak pelik kita. Macam mana? Ada satu hamba Allah, dia pergi ke rumah satu rumah anak yatim. Rumah anak yatim ni di Serban, di Ampangan Serban. Makcik ni datang, saya nak sedekah lah ke rumah anak yatim ni. Ustazah dia cerita balik. Ustazah kata, ya ke? Boleh, tak ada masalah. Dia pun bagi dia. Masih dia pun balik. Tengok dalam tu RM20. Terdetik lah tu lah. Nak banyak sangat. 2 minggu lepas tu, bulan depan dia datang lagi. Assalamualaikum, saya nak bagi sumbangan. Dia berapa lah? RM50. Minggu satu, bulan satu lagi dia datang lagi. Dia bagi saya RM150. Bulan satu lagi, akhirnya sampai hari ni. Hari ni tak pernah tinggal, setiap bulan dia sembang 2 minit dah. Dekat rumah anak ini. Dan bila tanya, balik semua, dia cerita balik. Saya dulu minta maaf, dulu saya pernah cakap dekat kakak, saya kata, bagi kat makciknya, kata saya ingat dulu sikit sangat bagi. Dia kata, saya demi Allah, dia kata, masa mula saya bagi tu RM20 sebab masa tu saya baru mula nak bagi aku. Bila dia dapat, dia asing dia bagi dia kepada yatim. Kemudian dia bagi dia kepada yatim. Itu yang sampai sekarang istiqamah dia bagi. Dan Nabi juga menjawab, takkan kekurangan harta orang yang bersedekah, bertumpah, malahan janji Nabi sebut bertambah dan bertambah. Jadi tak perlu nak saya urai banyak cerita tengok banyak macam mana pun bahagia dengan sedekah. Kenapa sebut sedekah jariah? Sedekah kita bagi, jariah ini berpanjangan. So hari ini kalau sedekah untuk membangun Tatris Al-Umah, ini ada dua sekali, sedekah dan jariah. Sebab terbinanya bangunan ni, insya-Allah selagi mana dimanfaatkan untuk ni mendidik anak-anak kita ni.
InsyaAllah mengenai kepada kita walaupun dan begitu tahu pada ilmu dan jadi cukup saya untuk proses ya. Kalau kita tengok hari ini anak-anak itu biasa bahasa ada duduk elok kantuk-kantuk iya kilat ombak sama biasa biasa dan masih berani kalau akhlak sama biasa sangat begitu. Mudah-mudahan jadi elok, jadi bagus sebab dia duduk kat tempat-tempat yang macam ini. Dan tempat-tempat macam ini nak bagi jadi lagi elok, tak nak menjadi fitnah. Oi pondok, buruk, pondok macam ni lah, pondok macam ni lah, pondok ni tempat pegangan tak bagus, pondok semua perkiraan zaman. Tak, kita buat yang terbaik. Saya tengok plan tengok kamar kan, cuma tak dapat tengok ni, saya yang pondok tak nampak muka sekali. Dia tengok kamar, dia sesuatu. Dia buka kawan akan cahaya mari kita nak buat yang terbaik. Biarlah malam ni besok terpena je tertegak di kompleks besok. Saksi kita ada saham dalam rumah haram. Niat kita akhirat besok sebab kita sebahagian daripada besok. Jadi itu untuk saya daripada saya. Mudah-mudahan kita sama-sama mudah-mudahan kita sama-sama kata orang sama-sama yang bermanfaat. Akhir kita tu ketenangan dua walaupun pukul saya tamat. Mudah-mudahan besar ke dalam diri. Amin. Jadi teman-teman sekalian, kata orang juga cantik dipandang rumah dulu kayu itu dari papan. Anak-anak kita bentuknya sebuti pasti kembang dalam diri. Allah. Jadi teman-teman saya juga bagi pihak Masa Surabaya dan Samsul Depan. Terima kasih banyak